Dia kata bahawa Saya bangun, saya mesti hidup. Kalau saya tak tapi susah. inilah yang saya Pucung ingin memulakan pembahasan saya dengan berkongsi tentang hidup seorang ibu tunggal di kawasan saya yang bernama Kavita. Pada musim Deepavali yang lalu, saya telah pun melawat Kavita di Pangsa Puri Aman. Apabila saya masuk ke rumahnya, apa yang tertera di depan mata saya ialah satu ruang tamu yang kosong, tiada sofa, tiada TV, hanya beberapa kursi plastik saja. Kavita seorang cleaner di sebuah sekolah antarabangsa, gajinya RM1,600. Anak dua masih bersekolah. Setiap bulan dia kena bayar 700 sewa, transport dia pergi kerja 230, transport anak pergi sekolah 150, tinggal hanya RM520 untuk bil api, air, telefon, makan dan minum. Maksudnya keluarga bertiga ini hanya ada kira-kira RM100 setiap minggu ataupun RM15 setiap hari untuk makanan mereka. RM15 untuk makan pagi, petang dan malam untuk 3 orang. Antara kata-kata Kavita yang paling sakitkan hati saya yang juga seorang ibu ialah dia kata bahawa saya sentiasa doa, esok saya bangun, saya mesti hidup. Jika tidak, anak macam mana? Inilah yang saya risau. Inilah suara seorang ibu dari keluarga yang fall through the crack di arus pembangunan ekonomi negara. Nasib baik, Kavita tinggal di Selangor. Dia dapat bantuan kehidupan sejahtera Selangor ringkas dari Kerajaan Negeri Selangor sebanyak RM300 untuk 2 tahun. Dia juga layak mendapat sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Walau bagaimanapun, apabila saya melawat dia, sudah genap 2 tahun dia menerima bantuan ringkas. Oleh itu, anak yang baru saja habis SPM yang bernama Satish sudah memutuskan untuk mula bekerja bagi meringankan beban kewangan ibu. Daripada cerita Kavita, Pucung ingin membangkitkan beberapa isu dasar. Yang pertama sekali, Pucung ingin menyokong inisiatif pembasmian kemiskinan kerajaan Madani dengan bantuan-bantuan yang sedia ada. Bantuan SARA juga ditingkatkan pada tahun 2025. Walau bagaimanapun, Pucung rasa bahawa aspirasi kerajaan untuk menotakkan kemiskinan tidak dapat direalisasikan tanpa pembangunan modal insan. Anak muda yang menghadapi kesusahan seperti adik Satish, sudah tentunya dia akan memilih untuk bekerja selepas SPM. Soalan untuk kita ialah bagaimana kita boleh memberi satu peluang bagi beliau untuk meneruskan, untuk meningkatkan kemahiran dia dan pada masa yang sama boleh bekerja mendapatkan allowance tambahan untuk meringankan beban ibu beliau. Untuk membantu golongan seperti ini, Pucung cadangkan kerajaan untuk secara spesifik bekerjasama bukan sahaja dengan SME tetapi juga dengan peniaga-peniaga kecil dan industri tempatan untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 100,000 peluang latihan TVET sambil bekerja yang boleh membayar allowance bekerja setiap bulan. Ini akan membantu anak-anak muda seperti Satish. Ini akan memberi peluang untuk anak-anak seperti Satish untuk terus meningkatkan kemahiran dia supaya dia boleh menjana pendapatan yang lebih baik pada masa depan. Pucung juga ingin menggunakan situasi Kavita dan keluarganya untuk menarik perhatian dengan kesusahan komuniti India miskin bandar di Malaysia. Lebih daripada 10% populasi di kawasan Parlimen Pucung adalah berbangsa India. Dan saya mendapati banyak keluarga di antaranya terperangkap dalam vicious cycle of poverty. Pucung rasa mitra boleh buat yang lebih banyak lagi dalam membangunkan modal insan masyarakat India seperti membantu anak-anak India untuk mendapat dan mencapai keputusan yang lebih baik dalam pendidikan asas mereka ataupun memperbanyakkan peluang TVET dan institusi pelajaran tinggi di golongan anak muda India. Masih ramai yang memerlukan bantuan tidak mendapat apa-apa bantuan pendidikan ataupun peningkatan kemahiran daripada pihak mitra. Oleh itu, Pucung menggesa supaya mitra menjadi lebih proaktif lagi untuk memastikan bahawa no one left behind and no one fall through the cracks. Pucung juga telah mendapati bahawa ramai di antara masyarakat India tidak sedar peluang-peluang yang ditawarkan oleh institusi TVET dan mereka tidak tahu bagaimana untuk memohon. Dengan itu, saya cadangkan kerajaan untuk membuat roadshow berkenaan dengan peluang TVET yang fokusnya kepada masyarakat India. Sebagai contoh, roadshow dalam bahasa Tamil di tempat awam dan PPR ataupun bekerjasama dengan kuil-kuil yang besar untuk membuat pameran TVET kerana banyak kuil setempat ada juga berfungsi sebagai pusat komuniti masyarakat India tempatan. Dengan ini, kesedaran di kalangan golongan India boleh ditingkatkan.